Sekejap, eh. Sihat, Coach? Alhamdulillah sihat. Putus-putus lah. Terputus itulah line Sekejap, tak eh. apa nak laju kot line Coach tu. Ada kuning gitu lah. Ah, Tak apalah, kita takat ada mampu kuning kita eh? je lah. Ha. Okay, tak apa, insyaAllah. Kita mula nanti dia okey sikit kot. Okay, alright. Saya mulakan dulu. Nanti bila saya dah jemput, Coach masuk lah. Okay, so sekarang kita nak tengok participant tu saya dengan awak je lah kan? Ada kan? Participant tu dekat Zoom ni kita berdua. Tengok sini ada tulis 2 je. Betul. Dekat Okay. Zoom ni kita berdua je. Nanti orang lain tu dekat Facebook. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Rasanya saya pun dah tersilap tadi kan. Semua dah boleh dengar suara saya ke? Sebab saya nak check sekali lagi. Kalau boleh dengar suara saya, cuba komen sikit. Untuk memang nampak warna hijau je ke? Okey. Bro Safwan kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Safwan, boleh komen sikit tak? Boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak, Bro Safwan? Supaya kita live kita. Kalau boleh dengar, cuba komen sikit. Boleh. Kamera saya okey? Tak dengar. Okey. Alright. So pastikan boleh dengar. Kamera saya okey? Audio saya okey? Okay. So Coach dah nampak. Alright, boleh dengar Safwan boleh dengar, Safwan? Suara boleh dengar tak, Safwan? Dengar, okey. Safwan kata boleh dengar. Alright. So sebabkan kita pun dah lambat, so saya tak nak buang masa. So seperti biasalah, malam ni kita punya permulaan, kita punya topik kita iaitu kita akan live selama 30 hari dan kita akan bercerita tentang Islam dan bisnes. Islam dan bisnes every day. Alright. Topik berbeza-beza, speaker berbeza-beza. So pada malam ni kita akan bersama-sama dengan Cik Wan ataupun nama lain dia sebelum ni Coach Hazwan Fazil. Sekarang digunakan nama Cik Wan. Dia punya apa tu? Achievement dia macam-macam. Dia pernah jadi clown lah, apa semua. Kalau dia nak cerita nanti dia akan cerita. Alright. Tapi memang orang yang pengalaman lah. So topik dia pada malam ini simple saja. Topik yang Coach Hazwan ataupun Cik Wan nak bawa ialah berkaitan dengan sedekah dalam bisnes. So saya tak nak buang masa. Jadi saya mempersilakan kita punya guest pada malam ini, Coach Hazwan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan orang kata apa segar sebab kita nak masuk orang kata apa bulan Ramadan ni. Bulan yang mana kita riyadhah rohani kita, bukan sekadar jasmani tapi riyadhah rohani. Okey, sebelum tu saya nak tanya, boleh dengar suara saya Boleh dengar? Boleh bagi respon? Dengar. Bro Safwan kata okey. 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 So apabila kita sebut pasal Ramadan, sebenarnya persediaan kita ni bukan esok nak Ramadan tu kita dah orang kata apa baru nak bersedia, tapi sebenarnya sejak Rejab, Syakban lagi kita dah bersedialah. Okey, so alhamdulillah, terima kasih kepada Rahman Sazik kerana jemput saya untuk orang kata apa dalam circle yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah bersama dengan orang-orang hebat. Saya orang kata apa orang biasa-biasa sahaja, hanya sekadar jemputan untuk bagi berkongsi pengalaman. Saya bukanlah seorang yang berilmu, bukan ulama, bukan ustaz, tapi nak berkongsi pengalaman. Dan dari segi bisnesnya orang kata ini banyak sebelum ni. Sebelum ni saya banyak tu bukanlah kerana saya tidak fokus, tetapi kerana minat saya, kerana passion saya. Okay. So passion saya yang sebenarnya adalah tentang jiwa. Okay. Sebab tu saya masuk dalam bidang dulu, saya masuk dalam bidang start 2013 saya masuk dalam bidang training and consultancy lah. Okay. Lepas itu saya suka baca berkaitan dengan minda, rohani dan jasmani lah. Okey. So
pembacaan saya dan juga pengalaman saya, itulah yang saya berkongsi. So sekarang ini setelah PKP, setelah PKP melanda satu dunia ni, kebanyakan rakan-rakan saya bertukar bidang. Saya berniaga makanan. Saya antara banyak-banyak saya berniaga ni, saya suka berniaga makanan kerana saya suka memasak. Saya suka memasak. Apabila saya suka memasak ni, saya nak ya? Kalau saya suka makan je, masak. Apa dia, Rahman? Makan je saya suka. Makan je saya suka. Okey. Jadi kerana saya suka masak tu, sebab saya arwah mak saya dia kata, "Wah adik," sebab saya anak bongsu, dia kata, "Dek, kunci rumah tangga ini adalah di dalam dapur." Suka memasak ni satu benda yang satu kelebihan. Jadi adik-beradik saya 7 orang, saya yang ketujuh. Seorang perempuan, 6 lelaki. Alhamdulillah kami orang kata apa, mak latih dalam suka memasak macam tu. Dan tapi saya menonjolnya saya lah yang suka memasak ni, dan kakak saya memang buka catering juga. Jadi kerana suka memasak ni, saya nak berkongsi, bukanlah nak kata kita ni chef sangat kan, tapi saya nak berkongsi benda ni. Jadi permulaan saya berniaga makanan tu dengan cara orang sedekah beli dengan saya, dan saya sebagai jambatan bagi pada orang-orang yang memerlukan. Contoh gelandangan, anak-anak yatim, asnaf-asnaf dan juga umam orang tua. Itu yang pertama bagaimana saya bermulanya berniaga makanan. Dan itu juga adalah dan saya nampak apabila saya pakai konsep ini, sebab asal usulnya saya ni berniaga di IPG Bangi makanan, adalah seorang facilitator saya ni study dekat sana, dan tak laku. Satu tak laku, satu lagi ada yang order dah 20 bungkus, lepas itu orang kata apa, cancel, tak payah dibeli kan. Saya, Allah, macam manalah aku ni kan, macam mana aku nak habiskan. Jadi saya pun masukkan dalam saya post dalam Facebook saya, siapa yang nak beli makanan saya, dan saya akan sedekahkan, kata sebagai jambatan amal untuk anda semua, sedekah kepada orang yang memerlukan. Alhamdulillah dalam sekelip mata ada orang beli 20 bungkus tu. Sekelip mata ada orang beli 20 bungkus tu, dan habis macam tu saya. Dan model bisnes itu saya berkembang, dan Allahu Akbar, saya tak tahu nak cakap macam mana. Itulah permulaan yang mana ada orang offer saya nak jadi mutawif pula. Dia kata, "Coach, boleh bawa jemaah tak?" Subhanallah. Kerana saya bawa model bisnes yang berpaksikan sedekah ini, Allah bagi lagi rezeki yang mana Allah offer saya dengan melalui seorang owner travel ni untuk jadi mutawif. Itu impian saya. Nak cerita pasal mutawif ni, subhanallah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Apa dia, Rahman? Bisnes berkonsepkan tu maksudnya tak ambil untung ke macam mana tu? Oh, bukan. Saya bukan NGO, tak ambil untung. Biasa contoh harga jualan saya satu bungkus tu RM7. Okey. RM7 saya jual dekat orang lain. Sama juga saya post dekat Facebook saya online saya, RM7 juga dengan harga jualan yang termasuk untung saya sekali lah. Macam tu. Jadi saya sebab orang beli makanan daripada saya, tapi dia tak nak makan, dia nak sedekah ke orang lain. Saya tukang hantar saja makanan tu. 2 dalam 1 lah, macam tu. Konsep dia macam tu, permulaan saya berniaga makanan. Okey. Boleh faham lah? Faham. Maksudnya orang tu belikan daripada coach. Bukan untuk dia makan sendiri, dia belikan untuk orang lain. Betul. Sebenarnya benda ni ada dalam satu video Tuan Syed Azhar, mana alumni daripada kuis. Ini tahun 2015. Dia ada pernah buat a cup of tea. Tuan Syed Azhar ni ada ayahnya ni ada kedai mamak. So satu video ni yang mana video dia ni tersebar sampai website kat US. Okey. Dia orang Malaysia aja. Okey, saya pernah jumpa dia sekali lah. Okey. Dalam video tu ada orang bayar, ada orang bayar untuk dia makan, dan dia akan bayar lebih. Contoh a cup of tea tu RM2.
So dia kata okey, RM2 ni untuk bagi siapa-siapa yang minta sedekah ke gelandangan datang ke kedai ni, bagilah dalam free. Saya dah bayarkan untuk dia. So cashier ni akan bagi akan tulis kat sticky note, tampar kat dinding. Jadi video ni macam tu lah. Jadi kalau ada orang miskin datang, tak ada duit nak tu, automatik orang kedai Tuan Syed Azhar ni akan bagi satu air, a cup of tea, satu air untuk orang miskin ni, hasil sedekah pelanggan-pelanggan yang sebelum ni. Macam tu. Jadi saya buat konsep macam tu lah. Okey. Okey. Jadi balik semula poin utama kita dalam perkongsian saya ni, okey, perkongsian saya ni iaitu sedekah dalam bisnes. Sedekah ini sedekah bisnes ni kita utamakan dari side kita sebagai seorang peniaga. Macam tadi orang pelanggan kita nak sedekah kita sebagai orang tengah kan. Tapi side kita pula, dari persepsi kita, konteks kita sebagai peniaga, macam mana kita nak bersedekah. Sebelum tu kita kena faham dulu sedekah ni macam mana kan? Sedekah ni macam mana? Dan apa fadilat sedekahnya ni? Dan sebenarnya Allah dah sebut dalam Al-Quran yang mana syaitan-syaitan ni akan sentiasa mempengaruhi pemikiran kita bahawa sedekah itu akan buat kita jadi miskin. Sedekah ini akan buat kita jadi miskin. Benda ni sentiasa bermain di fikiran-fikiran kita, dan terutamanya bila kita ni dah start berniaga, sebab kita banyak keluarkan duit sebagai modal. Jadi bila bersedekah, tak balik modal lagi, takkan aku nak bersedekah dulu kan. Okey. Jadi sebenarnya kita kena faham, kira-kira Allah dengan kita ni tak sama. Kira-kira Allah dengan kita tak sama. Memang ada Allah dah bagi hint-hint kira-kira sebagai logik akal kita. Contoh. Okey, apabila kita berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali, betul tak? Lepas tu kira-kira Allah ni juga, yang mana Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, aku tidak katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca satu ayat Quran, banyak kiraan itu. Kalau nak kira tentang pahala punya cerita lah. Kalau kita nak bercerita tentang pahala. Tetapi kira-kira Allah ni nak suruh kita secara kasar dulu. Jadi, bila cerita tentang sedekah, kira-kira Allah ni pelik sikit. Kalau kita ada 10, kita sedekah 1, dah tinggal 9, betul tak? Habislah. Jadi syaitan, orang-orang orang yang bukan dalam didikan Islam, mana agama lain, dia risau benda ni. Syaitan suka mempengaruhi benda ni. Kau sedekah, kau banyak keluar. Jadi hasilnya macam mana? Kau balik modal pun belum lagi, baru nak start berniaga. Kau baru nak start berniaga. So macam mana ni? Jadi bila macam ni, kita akan jadi takut-takut nak keluarkan duit. Takut-takut nak keluarkan sedekah dalam kita nak bermula berniaga. Jadi sebenarnya balik semula pada sedekah tadi, kiraan kita kalau 10 tolak 1 tinggal 9. Tetapi sebenarnya Allah sebut dalam Quran lagi, setiap kebaikan itu akan aku gandakan dengan 10. Dan sedekah punya term ni pula, sedekah punya term ni pula adalah special pula. Sedekah ni satu kebaikan yang mana Allah akan dah ganda dengan 10, betul? Betul? Bila dah ganda dengan 10 ni satu sedekah, sedekah dalam ayat Quran lain pula Allah sebut pula seperti 7 tangkai, 7 benih yang menghasilkan 7 tangkai, 7 tangkai menghasilkan 7 buah, macam tu kan? Bila kita kira sampai 700, ini sedekah saja. 700 ini satu yang mana dinamakan sedekah yang akan darab pula 10, 7,000. Subhanallah. Sebab itu sedekah ini adalah booster dalam perniagaan kita. Booster untuk kita makin untung. Untung kaya dunia, kaya akhirat. Amin ya rabbal alamin. So boleh faham tentang itu, keberkatan kita sebenarnya dalam perniagaan kita adalah kerana sedekah tu. Saya nak masuk sedikit tentang ujian. Boleh kan, Rahman? Boleh kan? Saya nak masuk tentang tentang ujian. Sekejap. Ujian ni
Allah akan bagi kita yang pertamanya adalah nak naikkan darjat, nak naikkan martabat. Itu Allah uji kerana ini yang dipanggil musibah. Musibah Allah uji ini kerana nak naikkan darjat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bagi musibah kerana Allah nak tegur kita. Allah nak tegur kita. Yang ketiga, Allah bagi musibah kerana nak azab. Jadi, macam mana kita nak tahu diri kita ni macam orang kata apa, kategori mana? Okey. Saya contoh dalam perniagaan. Allah bagi musibah ni. Okey, perniagaan. Peniaga A, peniaga B, peniaga C. A, B, C. Duduk dalam satu rumah kedai yang berderet. Rumah kedai yang berderet. Okey, peniaga A ni subhanallah. Dia ni berniaga, tetap berniaga, solat tetap awal waktu, sedekahnya masya-Allah, hebat sekali. Ini yang pertama. Sedekahnya hebat sekali, Jadi itu yang pertama. Okey. Yang kedua pula, dia ni masa sebelum mula berniaga memang hebat, beramal ibadah, sedekahnya memang sangat baik. Tetapi bila dah start berniaga, sibuk, solat pun lambat, nak sedekah dah berkira-kira, di situ. Ini bahaya. Okey, ini saya bagi ciri-ciri peniaga B. Peniaga C ni dahlah dia ni berniaga benda yang haram. Ada pula rasuah, ada benda yang tidak elok dalam perniagaan, dalam kedai dia ni. Okey. Ceritanya, tiga-tiga peniaga ni Allah uji, Allah bagi musibah, kedai terbakar. Subhanallah. Allah ujian ni. Allah bagi uji, kedai terbakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana semua ni Allah bagi dan Allah tarik balik. Semua tu pulang balik pada Allah. Yang pertama, yang peniaga A tadi, dia ni Allah uji, kedai dia terbakar kerana Allah nak uji dia, Allah nak bagi dia satu kedai yang lagi hebat, satu perniagaan yang sangat hebat. Mana Allah nak bagi rezeki yang lagi besar kerana dia berniaga tetap berniaga, hak Allah tetap dijaga. Hak Allah yang maksud hak Allah dijaga ni bukanlah dia perlu jaga Allah. Allah tak perlu siapa pun jaga, tapi hak Allah ni dia sedekah, dia tunaikan zakat, dia solat, dia orang kata tentang muamalat ni sangat cantik dengan orang sekeliling. Jadi Allah kedai dia terbakar dan Allah nak bagi rezeki yang hebat, yang mana Allah bagi satu bangunan lagi. Rezeki dia ke situ. Maknanya nak naik darjat lah tu. Betul? Yang kedua, yang tadi ni, sebelum berniaga, Allah hebatnya amal ibadah dia. Tetapi selepas berniaga sibuk, tak ingat dah nak sedekah, tak ingat dah nak beramal ibadat, sibuk, solat pun lambat, sampai mengabaikan tanggungjawab dia kepada keluarga. Okey? Kita kena ingat, sedekah-sedekah yang paling hebat ni, kalau kita tak mampu untuk sedekah ke luar sana, tak cukup duit lah katakanlah, makanan kita, rezeki kita, income kita, kita bawa balik ke rumah untuk bagi makan anak, bini kita, itu adalah sedekah juga. Subhanallah. Hebatnya Allah nak bagi sedekah kepada kita ni. Okay? Tetapi orang B ni, apabila start berniaga, habis. Orang Kelantan panggil kucalana, habis. Dia tak ingat dah nak semaya, tak ingat belakang dah. Okey, tak ingat dah. Nak fikir pitih nak orang kata apa, nak kira nak sebelum tidur pun fikir duit, sebelum orang kata apa, sebelum bangun, lepas bangun pun duit je semata-mata. Sampai lupa yang mana sebelum ini Allah itu yang bagi rezeki pada dia. Jadi kedai dia terbakar sebagai teguran kepadanya untuk kembali kepada Allah. Dia jadi balik dia yang sebelum ni. Ya, itu yang kedua. Okey, yang pertama ujian, yang kedua ni teguran, yang keempat yang ketiga ni orang C ni memang itu azab. Musibah kedai terbakar kerana Allah nak azab, Allah nak bagi kifarah kerana dosa dia sampai dia rasuah pun tak rasa bersalah. Sampai dia buat sesuatu yang dah tak fikir dah halal haram tentang income dia, halal haram tentang perniagaan dia, maka itu adalah kifarah. Ceritanya kedai terbakar, perniagaan semua terjejas, tetapi ada orang dia Allah uji, ada orang Allah tegur, ada orang Allah bagi kifarah. Sama juga kita dalam perniagaan kita yang sekarang ini, apabila kita dah kena PKP, bila kita kena COVID ni, semua terjejas.
saya sangat, sejujurnya saya sangat rindukan Mekah dan Madinah, yang mana itu orang kata apa, sebelum ni saya mutawif sebawa orang kan. Jadi bila jadi macam ni, tak boleh nak pergi nak bawa orang jemaah atau umrah pun tak boleh, haji pun sekarang sangat ketat, betul tak? Kawan-kawan saya dalam tourist guide pun orang kata apa, memang tak ada job terus. Jadi itu bab orang kata apa, saya yang sebagai mutawif dan juga tourist guide ni. Yang lain kita tahu semua terjejas, tetapi semua yang menerima ini berdasarkan level dia, tahap mana, berdasarkan iman dia. Okey, sedekah itu, dan kita kena ingat Allah dah sebut juga dalam Quran yang mana sedekah ini benteng kita untuk menerima bala dan bencana. Jadi apabila kita perniagaan kita sentiasa ada sedekah dalam perniagaan kita, Allah jaga perniagaan kita, Allah jaga aset kita, Allah jaga kita punya cash flow kita. Betul kita ada finance, kita ada bahagian account, dan dia akan jaga, tetapi sebenarnya Allah akan jaga duit keluar masuk kita. Kerana sedekah itu, kerana kita pentingkan. Ingat, guru saya cakap macam ni, Wan, dalam rezeki kita ada hak orang lain, dalam income kita ada hak orang lain. Jadi kena sentiasa bajet dalam income harian kita ataupun bulanan kita, berapa kita nak bagi pada orang lain tu. Guru saya sangat cantik kata dia, bagi dengan rela, jangan sampai Allah tarik dengan paksa. Bagi dengan rela, jangan sampai Allah tarik dengan paksa. Okey. Kita masuk ke poin yang seterusnya, keberkatan. Tadi poin yang orang kata apa, yang pertama ni keberkatan dan perniagaan kita. Macam mana kita semua terjejas kena kena COVID ni, PKP ni terjejas kan. Jadi sedekah itu adalah benteng untuk kita kena bala bencana yang sangat teruk. Okey. Kita nak keberkatan dalam perniagaan kita. Boleh faham? Okey, yang kedua, adab bersedekah dalam bisnes. Adab bersedekah dalam bisnes ni, tuan-tuan dan puan sekalian, okey, bila kita nak mulakan berniaga hari itu, sedekah dahulu, janganlah kita bagi yang sisa-sisa kepada orang lain. Ini lagi-lagi ni Ramadan ni, kepada peniaga bazar Ramadan, kepada peniaga bazar Ramadan, janganlah bila dah tak habis baru nak sedekah. Start buka payung pukul 4 petang tu, sedekahkan dahulu. Mulakan dengan sedekah, itu booster dalam perniagaan kita, dan baru kita berniaga. Itu adab dalam sedekah. Kan kita adab dalam sedekah ni, kita kena, orang kata apa, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, bagilah sesuatu, sedekahlah, bagi hadiah pada orang sesuatu yang baik, bukan sisa, bukan sebab kita hadiahkan kat dia sebab apa, sebab dia dah tak nak, tetapi bagi yang first. Saya teringat satu kisah yang mana seorang pakcik ni adanya ladang kebun durian dekat Ipoh, Perak. Kebun durian. Jadi bila datangnya musim durian ni, 10 bakul yang pertama, penuhkan durian dalam satu bakul, dia akan bagi pada masjid yang terdekat, surau yang terdekat. Itu dia mula. Sebelum dia berniagakan durian tu, dia bagi permulaan dia nak berniaga tu dengan kumpul dulu durian yang turun yang kali pertama tu, okey, cukup 10, bagi pada orang lain dahulu, baru dia start berniaga. Dan kesan dia apa? Subhanallah. Durian dia sangat baik, durian dia isi dia cantik, dan orang kata apa, rezeki dia, pokok dia bertambah-tambah. Okey, dia punya durian ni, ada orang mungkin satu pokok tu menghasilkan 20-30 buah, tapi dia jadi lebih 40-50 buah. Okey, 50 biji, betul tak? Jadi ini keberkatan dalam bisnes kita apabila kita bersedekah dahulu. Okey, saya tekankan sekali lagi kepada peniaga bazar Ramadan, kalau mula berniaga pukul 4 petang, masa tu sedekahkan dahulu, bukan kerana tak habis pukul 7 dah tak habis nak start buka puasa baru nak sedekah. Okey, itu adab dalam sedekah perniagaan, dalam perniagaan kita. Okey, itu. Okey, yang kedua pula, bila nak bersedekah, okey, ada berapa minit lagi? Tak betul nak buat macam tu, nak mula sedekah. Tak dengar tak? Biasa kita
kita Hello? sedekah tu Hello. baki-baki je. Ya, betul. Baki-baki je. Okey. So apa tu yang saya belajar satu adab pula dengan orang kata apa? Dengan guru saya. Bila sedekah tu, kalau kita jumpa orang tu lah, minta dia doa untuk kita. Doa orang yang gembira dapat sesuatu ni, Allah orang kata apa? Allah lihat, Allah tengok. Okey, dan Allah akan makbulkan. Contoh kita orang miskin kan, dia tak makan hari tu, nak buka puasa ni tak ada. Pukul 4 petang kita dah bagi awal-awal, subhanallah, ya Allah, hari ni aku dah dapat makan confirm dah. Tak perlu dah aku tercari-cari 3 jam lagi. Pukul 7 ni 3 jam lagi nak buka puasa, aku nak makan apa. Tapi pukul 4 petang aku dah ada satu bungkusan untuk buka puasa. Jadi kita minta dia doakan untuk kita, subhanallah. Hebat. Orang kata apa, bila kita menggembirakan seseorang, doa dia, subhanallah, sangat hebat. Okey. Orang kata apa, saya masuk pada poin yang last, iaitu 3 contoh cara sedekah dalam bisnes. 3 contoh cara sedekah dalam bisnes. Yang pertamanya, kalau kita macam saya sekarang ni, saya ada perniagaan rempah, saya proses ni. Okey, saya mula-mula cerita tadi kan, orang kata apa, saya berniaga makanan. So sekarang ni saya tak berniaga makanan, saya berniaga bahan-bahan asas untuk memasak pula, subhanallah. Okey, memasak untuk memasak rempah ratus, dan insya-Allah orang kata apa, akan datang dah planning kami cili boh semua. Bumi Putra, saya orang Melayu Bumi Putra dan Muslim. Produk saya sendiri iaitu Cik Wan. Okey. So rempah Cik Wan ini insya-Allah okey. Yes, rempah Cik Wan kunci masakan anda. Gitu. Okey. Ya, sebab apa saya fikir, selagi ada orang ada mulut, dia nak makan. Selagi orang nak makan, selagi tu nak masak. Selagi orang nak masak, selagi diperlukan bahan asas. Dan insya-Allah saya akan mengeluarkan produk-produk bahan asas untuk masak. Dan pertama ni kita punya bullet, peluru kita rempah. Dan itu adalah saya sendiri yang proses formula-formula campuran bahan-bahan asas itu daripada saya sendiri. Saya belajar daripada beberapa orang guru saya. Okey. Jadi bila saya nak masuk lagi 3 cara nak bersedekah macam saya, kita dah packing satu rempah tu, satu 50 gram ataupun 30 gram, lebihkan 5 gram tanpa kira dalam costing kita. Saya bukan nak kata saya hebatnya, sedekahnya Cik Wan, tidak. Saya nak bagi contoh yang mana saya belajar daripada guru saya jugalah. Okey, pernah pergi pasar-pasar pagi, pasar minggu, kita beli sayur kita, kata apa, cili ke apa kan, selepas timbang okey RM3. Sebelum nak ikat pak cik atau mak cik yang pasar pagi, mesti dia akan masuk 2-3 biji, 2-3 tangkai ke. Okey, kalau cili dia akan masuk 10 biji cili. Itu sedekah dia dalam bisnes dia. Itu cara dia nak sedekah macam tu. Sebenarnya kita ni bila bisnes, selain kita cerita pasal duit, sedekah barang niaga kita ni. Tu baru cantik. Dan pasar-pasar pagi memang sangat banyak kita tengok macam mana orang sedekah dalam bisnes dia orang. Dalam saya punya konteks sebagai pembekal pengeluar rempah ni, kita masukkan beberapa gram tanpa kira dalam costing. Bila masuk dalam costing, itu dah kira kita berniaga balik kan. Jadi kita masuk buat pejam-pejam mata macam tu. Tapi untuk jangka masa akan datang, bila ada income bulanan, kita dah standby berapa peratus untuk kita sedekah juga. Itu cara yang kedua. Okey, untuk income bulan ni, zakat, sedekah. Zakat itu wajib, sedekah dengan kerelaan hati. Zakat, kalau orang rela tak rela, dia tetap kena buat. Itu ketetapan yang mana Islam dah tetapkan orang tu. Alamak, kena keluarkan zakat. Tak apalah, keluarkanlah zakat. Nampak tak? Ada orang tak rela keluarkan zakat. Tetapi bila sedekah, ini kenapa banyak Rasulullah cerita tentang sedekah, Allah cerita tentang sedekah? Kerana sedekah ini adalah kerelaan hati. Zakat ini satu ketetapan yang mana kita kena keluar. Mungkin ada orang, tak apalah, keluarlah, macam mana. Dia muka dia tu dengan rela hati kita tak. Tapi bila sedekah, orang bila cerita pasal sedekah, dia mesti keluar dengan kerelaan hati dia. Macam tu.
Okey, ini maknanya dalam bisnes sedekah lain, zakat lain. Dua orang kata apa? Dua sumber yang mana kita nak bagi pada orang lain. Okey. Dan satu lagi orang kata apa? Saya belajar dengan guru saya juga. Sebab kenapa saya selalu sebut pasal guru saya? Sebab saya ni bukannya ada ilmu sangat. Okey, saya pun belajar. Selalu saya berkongsi, saya cerita tentang guru saya punya ilmu lah. Okey. Guru saya pernah satu hari namanya Ustaz Halim. Ustaz Halim. Dia adalah pelukis dan juga penulis kod lah kan. Dia pernah masuk Malaysia Book of Record juga. Okey. So profil dia punya hasil lukisan dia sangat tinggi. Saya cakap, Ustaz, macam mana Ustaz saya nak belajar Ustaz ni. Kata itu tentang bakat. Saya tak reti nak cerita. Masing-masing punya bakat. Tetapi tak apalah, kita bincanglah kedai makan. Saya pun ikut dia ke kedai makan. Borak-borak. Lepas tu dia pun, okey tak apa, saya nak bayar dulu. Bila nak bayar, bila dah bayar, dia pun datang semula ke tempat meja yang kami makan tu. Wan, kita ada lagi ke beberapa topik kita nak bincang? Ada lagi Ustaz. Jom kita pergi kedai lain. Alamak, ada masalah ke kedai ni kan? Selepas bayar ni kan? Tak apa, kita pergi kedai lain je. Ustaz Halim ni cakap macam tu. Saya pun, okeylah tak apa Ustaz. Saya pun masuk dalam kereta dia. Dia kata, saya pun tanya, Ustaz kenapa macam tergesa pula lepas bayar nak tunggu nak keluar kan? Boleh je duduk lagi. Dia kata macam ni Wan. Awak nak belajar sesuatu daripada saya kan? So saya tunjuklah. Saya tunjuk bukan kerana saya ni baik, tapi saya tunjuk sebab awak nak belajar. Masa saya bayar tadi, saya dah bayarkan juga satu meja di belakang saya yang mana saya nampak ada anaknya ramai, suami isteri. Suaminya tengah pegang baby juga. So saya nampak, kedai itu kedai mahal lah, kedai makan mahal. Jadi saya bayarkan untuk family ni. Dan saya kena keluar daripada restoran ni segera. Sebab saya tak nak nanti bila family ni, ayah si suami ni nak bayar, cashier pun cakap, bang, abang punya makanan dah dibayar. Saya tak nak nanti bila abang ni tanya, siapa bayar cashier cakap, tu ustaz tu bayar. Saya tak nak perkataan tu keluar. Kita tak nak bila kata, oh ustaz tu keluar. Lepas tu datang, Ustaz, terima kasih Ustaz belanja saya. Saya tak nak orang jumpa saya. Biar orang dalam keadaan, ni nak kata mengejutkan orang dalam keadaan membahagiakan orang itu sangat best. Kita bayarkan untuk dia tanpa dia pengetahuan dia, dan orang kata apa, jangan intai, jangan tunggu untuk orang ucap terima kasih tu. Biar tinggalkan dia. Dan itu sangat best. Itulah booster macam mana ustaz saya naikkan profil dia sebagai pelukis kaligrafi Islam yang orang kata apa, dia antara high profile di Malaysia ni. Gitu. Okey. Itu yang pertama tadi, saya ulang sekali, 3 cara sedekah dalam bisnes kita lebihkan timbangan. Ini yang beza kita dengan Yahudi. Yahudi zaman Arab Jahiliyah ni, Yahudi dan Arab Jahiliyah ni, dia mengurangkan timbangan. Tapi Islam mengajar kita lebihkan timbangan. Itu sedekah dalam bisnes kita. Lebihkan timbangan. Setiap apa yang kita jual ini, lebihkan sedikit. Dan jangan risau tentang rugi, Allah bayar balik dengan Allahu Akbar. Kira-kira Allah tu sangat hebat. Kira-kira Allah tu sangat hebat. Okay? So itu yang pertama, lebihkan timbangan. Yang keduanya adalah kita setkan kita punya income harian, income bulanan kita ataupun income tahunan kita sedekah ni untuk orang lain ni berapa persen. Berapa persen. Sekarang ni dah banyak dah kaedah. Contoh kita boleh setting dekat akaun kita RM1 satu hari dekat mana-mana NGO ke, yayasan ke, dia akan automatik maybank dengan CIMB dia akan automatik tolak RM1 satu hari, RM1 satu hari. Kita boleh buat macam tu. Itu maknanya kita sedekah. Maknanya kalau satu hari kita terlupa nak sedekah hari ni, tak apa, bank automatik tolak daripada akaun kita RM1 satu hari. Maknanya RM30 je. Coach ataupun Cik Wan, kan boleh kan apa kita terus satu bulan tu RM30 sedekah kan? Boleh, tetap boleh, tapi nak mendidik hati, istiqamah tu susah. Okay, yang kedua. Yang ketiga adalah sedekah ataupun belanja orang tanpa orang tu tahu, dan kita buat surprise tanpa orang tahu, itu dia punya kegembiraan syukur daripada Allah, itu Allah akan balas kita, subhanallah. Tetapi jangan mengharapkan balasan. Biar kita dengan Allah. Biar jangan mengharapkan terima kasih belanja saya. Dah, biar aja. Pergi dengan rela. Guru saya cakap tanya saya macam ni, Wan,
Apa maksud ikhlas? Saya cakap lah seperti mana imam cakap, ada satu ulama cakap ni, ikhlas ni seperti cari semut hitam di batu hitam di malam yang gelap. Wah, susah nak ikhlas. Tapi kalau saya cakap ini sedikit kotor, minta maaf minta maaf saya cakap ni. Ikhlas ni macam buang air besar. Kenapa tu doktor? Ada awak tengok balik benda yang awak buang? Oh tak, saya takkan tengok. Sebab itu buang dengan seikhlas hati. Apa awak rasa bila awak membuang? Allahu Akbar. Flash tu rasa dengan lega sangat-sangat. Sebab itu bila awak bagi dengan keadaan ikhlas, awak bagi jangan tak tengok ke belakang dah. Jangan ungkit dah tu. Awak rasa lega setenang-tenang. Selagi awak ungkit, seperti mana awak nak membuang tapi awak tahan. Nak membuang tak sakit, pening kepala. Okay? So setakat itu saja daripada saya. 3 cara untuk kita bersedekah dalam bisnes kita. Yang pertama tadi, bagaimana kita keberkatan dalam perniagaan kita dengan bersedekah. Yang kedua adalah adab bersedekah, jangan bagi sisa. Bagi yang pertama, atau yang ketiga, 3 cara bagaimana kita nak bersedekah. Okey, boleh faham untuk setakat ini. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Wan untuk satu perkongsian yang bagi saya simple enough but practical. Kita boleh terus praktiskan, yang mana poin-poin yang diberi itu ialah satu benda yang bukan kadang-kadang tu bukan kita tak tahu, tapi sebagai reminder juga untuk kita kan, supaya kita lebih ingat lah. Sebab kadang-kadang tu kita tahu dah sebenarnya nak sedekah dekat orang tu bagi yang baik, bagi yang benda yang terbaik sekali, bukan bagi sisa kan. Tapi sebab lama dah kita tak diingatkan, jadilah kita punya sedekah dia tu jadi kita bagi sisa je. Termasuklah yang bercakap ni kan. Bila nak sedekah baju tu bukan beli baju baru kan. Tengok baju mana yang dah buruk ni kan. Cari baju yang buruk je. Yang buruk dia ada sedekah. Aduh, hai. Kan? So sebagai pesanan juga untuk diri sendiri dan semua penonton-penonton kita di live, dan kita live sekarang ni untuk Cik Wan. Kalau Cik Wan nak tahulah, kita live di YouTube, di Facebook profile dan juga di Facebook page. So kita bukalah soalan kepada yang live, yang tonton live. Sekiranya ada soalan-soalan kepada kita punya guest speaker kita pada malam ni, kalau ada boleh tuliskan di ruangan chat. Okey, kalau sementara tu saya ada soalan satu. Ini kata apa? Okey. Bisnes ni banyak level lah kan. Ada orang yang bisnes dia dah berjuta-juta bulanan, ada orang yang bisnes dia mungkin nak hidup pun susah kan. Nak orang kata apa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau untuk yang macam ni, Cik Wan, macam mana berkaitan dengan sedekah? Macam mana dia nak sedekah sedangkan dia sendiri pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, baru nak mula bisnes. So macam mana nak bersedekah? Sedekah ni banyak. Okey, sedekah ni banyak. Kalau kita dah sampai cukup-cukup je kita nak berniaga ni, ini je. Kalau aku sedekah yang ni, kuranglah income aku hari ni kan. Kita sedekah pada makhluk Allah yang lain. Ini cara dia. Okey, kita bagi makan kat kucing, itu sedekah. Kita siram air, itu sedekah. Sedekah ni banyak. Jadi permulaan sebelum kita langkah keluar rumah ni nak berniaga, kita sedekah dahulu. Bagi makan kucing, siram air, buang segala benda yang tajam ni. Contoh kalau kita sapu kedai, depan kedai kita ni ada sapu sekali depan kedai kita, sapu sekali depan kedai. Ini bantu je, tapi tidak, kadang-kadang sapu kat kita, buang sampah, orang kata berdebu-debu kat kedai kita, buang kat kedai sebelah, na'udzubillah min zalik, yang tu kita minta jauh. Okey, apa salahnya buang sekali sampah debu-debu daripada kedai sebelah, dan itu sedekah dari segi tenaga kita. Macam tu. Banyak cara untuk sedekah. Okey. Itu dia. Terima kasih Cik Wan. So maksudnya kita jangan fikir sedekah tu berkaitan dengan duit saja. Kalau dah tak mampu nak macam mana kan, kita sedekah dengan tenaga kita kan. Sebab tenaga saya pasti ramainya masih lagi mampu, berkemampuan untuk sumbangkan sedikit sebanyak tenaga kita kan. Dan ini sedekah dari segi tenaga ni bukan sekadar dari segi Islamnya sebagai satu sedekah, tapi dari segi psikologinya, bila kita membantu orang, dia automatik akan menaikkan kita punya motivation kita. Dia automatik akan menaikkan kita punya motivation bila kita tahu yang mana sedikit sebanyak bantuan kita, apa yang kita buat tu, orang lain terkesan dan dapat hidup yang lebih bahagialah hari tu. Okay, alright. So saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Sila.
Semasa saya jadi badut di depan Sogo tahun 2017 hingga 2019, 3 tahun lah kan sebelum PKP ni. Lepas tu saya kahwin 2020, lepas tu PKP. Kahwin tu PKP dah tak jadi badut sangat, lama dah tak jadi badut. Rakan badut saya namanya Abang Labu depan Sogo. Bila start saja meniaga, kami buat belon, masa tu saya make up sekali lah. Jadi 3 belon yang pertama yang terjual dalam RM10, maknanya satu belon tu dalam RM3, okey. Mana satu color, satu belon yang panjang, satu color tu RM1. Jadi kalau nak buat pistol semua tu RM3. So kalau terjual 3 pistol ni, maknanya dah RM9 kan. RM9 ini yang pertama ni, dah income dia tu, tetapi dia sedekah pada peminta sedekah di depan kami. Subhanallah. Itu Abang Labu, rakan badut saya yang mana income dia, kita tahu badut ni orang kata apa, income-nya macam mana kan. Tapi nak tak ni terkejut yang saya dapati, kalau Ramadan shoot geng-geng badut kami, seorang boleh dapat 400 sehari depan Sogo. Itu. Permulaan dia, duit dia tu, dia sedekah. Duit yang jual belon tadi tu, contoh belon pesto tu, dia bagi pada peminta sedekah depan kami. Tu di jalanan punya orang kata sedekah dalam bisnes badut ni lah, macam tu. Definisi sedekah bukannya sedekah bagi sisa dapat income yang first Hmm. sekali, yang itulah yang sedekah. Bukannya dah bulanan oi ada duit ekstra lah, sedekah lah. Bukan. Dia mulakan dengan sedekah dulu, barulah kita boleh barulah kita gunalah yang lain tu. Yang selebihnya tu baru kita guna kan. Okay. Alright. Betul. So ada soalan-soalan lain daripada kita punya penonton live? Kalau tak ada, itu saja. Sebagai inilah kata penutup daripada Cik Wan, kata-kata terakhir. Kata penutup daripada saya, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat indah bagi kita. Okey, sangat indah yang mana kita penuhkan Ramadan kita dengan amal ibadah dan juga kita, melatih diri kita menjadi Muslim, menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini. Dan dari segi perniagaan, saya doakan semoga semua usaha perniagaan, rakan-rakan pendengar yang tonton video ni, Allah berkati yang cukup untuk kita beraya dan juga teruskan kita punya kehidupan di masa akan datang dan penuh keberkatan insya-Allah. Amin. Okay, so itu dia kata-kata terakhir. Terima kasih banyak-banyak daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Wan kita kerana sudi untuk live pada malam ni. Inilah malam pertama untuk kita punya sesi 30 hari live, 30 minit. Sebenarnya 30 minit je, tapi kita dah lama ni. 30 minit dan juga 30 orang speakers. 30 hari, 30 minit dengan 30 speakers. Dan speaker tu tuan-tuan bukannya calang-calang ni speaker, bukan orang kata speaker kutip pi jalan. Ini memang speaker yang mana betul merupakan key players dalam dunia training and development, human development. Kecuali saya moderator je macam biasa-biasa kan. Tapi speaker dia memang speaker top-topnya. So inilah malam pertama dan kita akan continue pada malam seterusnya setiap hari pada jam 9.30. Pada jam 9.30 kita akan mulakan kita punya live kita. Dan topik secara general dia ialah Islam dan bisnes. Islam dan bisnes. Itulah topik secara general dia. Dan bermacam-macam topik lain. Ada cerita pasal mental block, ada yang cerita pasal cinta Ramadan dan seumpamanya. So itu topik-topik yang akan datang. Kita akan live dekat mana? Kita akan live dekat Facebook profile saya dan juga Rahman Sadzik, dan juga Facebook page saya Rahman Sadzik juga. Tapi kita punya main live kita ialah dekat YouTube. Dekat YouTube Rahman Sadzik, SRAHMANSADZIK. Itu kita punya main live kita lah. Dan insya-Allah sekiranya ada rezeki, kita punya planning kita ialah lepas kita live kita akan bertadarus sama-sama di Zoom. So itu dia punya projek Ramadan untuk kali ini. Saya tak tahu memang akan ada projek Ramadan. So projek Ramadan kali ini ialah untuk inilah live 30 hari bersama 30 orang speaker dan juga kita akan ada tadarus bersama-sama. Okay, alright. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kepada Cik Wan. Kepada Cik Wan kerana sudi bersama-sama dengan saya hari ini. Alright, insya-Allah ada rezeki kita boleh live lagi, dan mungkin akan datang kita akan boleh live lagi. Alright, so itu sahaja daripada saya. Thank you very much kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya dekat live.
InsyaAllah kita jumpa lagi esok pula pada pukul 9.30 bersama-sama dengan Coach Hakim. Bersama-sama dengan Coach Hakim gamification dengan topik dia ialah, alamak saya pun lupa kejap dengan topik Ramadan dan PKP. Ramadan dan PKP. So tahun lepas kita dah PKP waktu Ramadan juga dan kita solat dekat rumah je. Tak boleh solat dekat masjid dan seumpamanya. Memang waktu tu ialah waktu yang agak kecewa lah sebenarnya. Saya kecewa lah kan. Tak boleh nak pergi ke masjid sama-sama kan. So tapi pada masa yang sama ada bestnya juga ialah kita dapat dekat rumah tu kita boleh, sebab kita kalau kat masjid kita kena follow tempo masjid punya solat. Kalau kat rumah kita suka hati kita nak baca satu muka pun boleh, nak baca dua muka pun boleh. Okey. Itu kelebihan dia lah untuk tahun lepas. So itu dia topik untuk esok bersama-sama dengan Coach Hakim Gamification, Ramadan dan PKP. Jumpa anda esok di YouTube, Facebook. Alright, itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.